botak ni katanya kawan kita mampus nanti lebay yang mandikan dia. Tak sedar tu, betul ya? Saya nak bagi tahulah. Ya. Dia syarat-syarat memandikan jenazah ni tidak semestinya lebay. Jangan ingat bila kita mati yang memandikan kita itu lebay. Ya. Tak lebay pun tak apa. Tak ulama pun tak apa. Janji dia awak Islam yang tahu hukum syarat dan rukun memandikan jenazah memadailah. Ya, sebab itu memandikan jenazah itu ya fardu kifayah, bukan kepada si mati tetapi kepada orang yang hidup. Ada orang kata engkau ni lawan Haji Hadi ni, lawan ulama ya. Nanti kalau kau mati nanti siapa yang nak uruskan jenazah kau? Jangan tanya kepada si mati, sebab si mati bila dia dah meninggal dah tidak ada kewajipan atas dia apa-apa ya. Dia tidak lagi menanggung dosa atau pahala. Meninggal habis, tutup buku ya. Jadi siapa yang akan dihitung pahala dan dosa adalah orang hidup. Sebab itu dia fardu kifayah. Kalau dalam kampung tu tidak ada seorang pun nak urus jenazah dia, apakah jenazah itu masuk neraka? Tidak, saudara. Sesilap satu kampung masuk neraka. Sebab tu saya kata walaon ni belajar dulu tinggi-tinggi. Jangan ugut orang dengan mati. Ya, ni kadang-kadang orang tua kita ni kadang dia takut bila kata jangan sokong PKR. Sebenarnya Anwar tu betul. Haji Hadi ni salah. Haji Hadi ni kuat fitnah. Tapi kalau kau sokong Anwar, kau mati, kami lah satu kampung ni tidak akan uruskan jenazah kamu. Berpadan muka kamu. Kamu biarlah membusuk dalam rumah tu. Tak payah ke bumi, tak payah semayang, membiarkan busuk. Kita orang takkan uruskan jenazah kamu. Maka kita pun takut dengan ugutan tersebut. Maka kita terpaksa terima kebatilan. Ya, berbanding daripada kita memihak kepada kebenaran, semata-mata kita takut kalau kita mati tidak ada orang uruskan. Inilah dia dikatakan kejahilan. Ya? Jangan takut saudara, bila saudara mati, saudara dah tutup dah, tak ada pahala dah bagi saudara, tidak ada lagi dosa bagi saudara. Apa yang selama hidup itulah akan dikira selepas itu. Ya? Habis saja nyawa, saudara dah tak ambil tahu dah hal-hal dunia ni. Saudara tak ambil tahu dah sama ada jasad saudara ini akan diuruskan oleh Haji Hadi ke, diuruskan oleh Muhtar Senik ke, diuruskan oleh sesiapa pun. Saudara tak ambil tahu lah. Apakah anak saudara akan mengebumikan, memandikan? Tak ada, tak ambil tahu. Urusan saudara lepas itu adalah amalan. Ya, berdepan dengan amalan-amalan saudara. Suatu saudara masih hidup. Apakah amalan saudara masih hidup? Ya? Tentang diri kita mati, ya, itu urusan orang yang masih lagi hidup. Kerana mereka lah yang akan menentukan sama ada mereka menunaikan tanggungjawab fardu kifayah. Ya. Kalau mereka tak nak uruskan jenazah kita, biarlah membusuk macam mana pun, belum tentu kita masuk neraka ataupun syurga. Ya. Kalau amalan kita baik, walaupun tidak ada orang urus jenazah kita tetap akan pergi ke syurga. Kalau amalan kita baik dan diterima oleh Allah. Walaupun jenazah kita, sebab tu ramai orang mati tengah laut, mati lemas, tak jumpa mayat dia. Apakah mereka akan dirasa apa? Kehidupan di akhirat mereka teruk oleh kerana tidak dikebumikan, tidak dimandikan, maka sudah confirm mereka tidak boleh masuk syurga. Tak ada, saudara. Itu urusan orang hidup. Ya? Sebab tu kita tak pelik. Tak usah ugutlah kami. Bagi kita yang tahulah. Jangan ugut. Sebab kita tahu. Ya? Apa yang kita tentang, itu bukan kita menentang Islam. Apa yang kita tentang, bukan kita menentang ulama. Yang kita tentang itu adalah ular dalam semak. Ya? Orang yang berpura-pura ulama, jual agama, jual hukum kerana kepentingan politik. Ini yang kita lawan. Dan apa hukum melawan kumpulan ini? Hukum dia wajib. Sebab kita tahu. Kecuali kalau kita tak tahu. Kalau kita tak tahu bahawa Haji Hadi itu menipu, tak apa. Kita tak menanggung dosa, saudara. Tapi kalau kita tahu dia itu menggunakan agama, ya, baca satu petik Al-Quran, kemudian tulis tajuk situ, PKR lawan Al-Quran. Itu bukan ulama. Ulama tugas dia adalah untuk mengislamkan seramai mungkin orang kafir. Kalau boleh cari orang kafir seramai mungkin untuk diislamkan. Tetapi Haji Hadi pula yang dah Islam pun
nak dikatakan melawan Al-Quran. Apa hukum melawan Al-Quran? Ya, apakah lawan Al-Quran itu hukum dia makruh? Bila sebut lawan Al-Quran, maka hukum dia kafir, murtad. Menentang Al-Quran, hukum dia murtad. Apabila mengatakan PKR melawan Al-Quran, bermakna dia mengiktiraf. Dia ingin mengatakan bahawa PKR itu murtad. Mengatakan orang lain murtad, samalah juga mengatakan orang itu kafir. Sebab itu saya katakan Haji Hadi ni daripada dulu lagi kerja dia mengkafirkan orang, bukan mengislamkan orang. Kita kalau boleh nak ramai lagi orang kafir masuk Islam, bukannya nak kafirkan orang yang dah Islam ini untuk kafir. Kenapa saudara? Sebab politik. Politik inilah yang menjadikan orang alim yang ada ilmu, ya, tidak lagi beramal dengan ilmu dia. Macam hari ini Tuan Abang cakap, apalah masalahnya Haji Hadi itu menyampaikan ceramah dalam masjid kerana dia seorang pemimpin yang ilmunya dihormati oleh dunia. Itu engkau yang cakap. Pimpin dunia lain mungkin kenal Haji Hadi sebab apa? Sebab dia Presiden Parti Islam. Yang kedua sebab apa? Sebab dia menulis buku. Tetapi sesiapa yang tahu duduk dalam negara kita ini, tengok gerak-geri dia, ya, dia punca perpecahan umat Islam, dia punca kepada peristiwa semayang dua imam, dia punca kepada kafir mengkafir, dia punca kepada tercetusnya peristiwa memali, dia punca, ya, untuk mengatakan perlembagaan ini kafir, tagut, ya. Dan dia juga punca mengatakan DAP itu komunis. Macam-macam yang keluar daripada mulut Haji Hadi yang tidak menggambarkan dia sebagai seorang ulama. Usahakan ulama. Tak menggambarkan sebagai seorang ustaz sekalipun. Ya? Ini kita nak beritahu. Sebab itu bila kita lawan Haji Hadi, bukan bermakna kita melawan ulama. Ya? Ramai dalam PAS lagi yang mahir tentang agama. Kenapa kita tak serang mereka? Ya, sebab mereka beramal dengan ilmu dia. Ya, berapa ramai lagi pimpinan PAS yang kita tidak menjadikan sasaran. Sebab kita hormati dia. Sebab dia nak pilih parti PAS, itu dia punya pasal. Ya. Tetapi jangan dia mengatakan parti dia lah satu-satunya parti Islam dan orang lain melawan Al-Quran. Ini politik jahat. Ha? Nak tunjuk kepada orang ramai, nak tunjuk kepada masyarakat Islam, ya, parti kami sahaja yang Islam. Apa bukti dia? Tengok perlembagaan kami. Perlembagaan kami Al-Quran. Perlembagaan kami hadis. Perlembagaan kami ijma' ulama'. Perlembagaan kami qiyas. Parti lain mana ada? PKR tak ada. DAP tak ada. Jauh sekali tak ada. Bersatu pun tak ada. Parti kami sahaja yang letak dalam perlembagaan Al-Quran. Maka wajib sokong parti kami. Parti lain lawan Al-Quran. Ini politik apa ni? Politik apa? Ya. Tempek Al-Quran hadis dalam perlembagaan, maka Islam lah. Oh, kalau macam tu, lain kali DAP pun ubah perlembagaan dia, letak Al-Quran hadis dalam parti DAP, maka wajib sokong DAP. Macam tu. Jangan nak perbodohkan orang, wahai Hadi. Sebab tu ada satu dua walaon dalam ini, ya, yang punya hujah sejahil itu. Ya. Dia boleh kata dengan kita, kau lawanlah ulama, besok mati siapa nak uruskan kau? Besok lebay juga yang uruskan kau. Sampai jahil itu. Ya, sampai itu. Apakah kita takut bila kita mati jenazah kita tidak akan dikenalikan oleh orang? Apa nak takut? Yang kita takut adalah amalan kita kurang. Kalau amalan kita kurang, itu kita takut. Sebab tidak boleh menyelamatkan kita. Ya, apabila kita dah mati. Sebab amalan kita kurang. Tentang siapa nak uruskan jasad kita, tubuh kita, apa nak takut? Itu kewajipan bagi orang hidup. Mereka tak buat, ya, silap-silap kita yang tidak dikebumikan itu, ya, insya-Allah masuk syurga. Ya, dengan amalan kita, dengan rahmat, kasih sayang Tuhan, kita masuk syurga. Tetapi satu kampung tidak mempedulikan jenazah kita, satu kampung kemungkinan masuk neraka. Sebab seorang pun, ya, tak ambil tahu tentang umat Islam, ya, untuk menguruskan jenazah. Sebab itu fardu kifayah. Ada sekumpulan yang melakukan, maka terlepaslah yang lain. Kalau semua tak buat, semua berdosa. Jadi apa kita bimbang? Dosa dia orang bukan sampai kat kita. Kita waktu kita dah mati, dosa pahala dah tutup dah, habis. Ha?
Kita akan dihitung dengan amalan-amalan saja. Ya? Habis dah. Sama ada kamu punya jenazah itu masuk diuruskan atau tidak, tidak diuruskan, mati terbakar ke, mati lemas ke, mati hilang ke. Ya. Oh, dah tak penting, saudara. Dah tak penting. Yang tak penting. Cuma kewajipan kepada orang hidup untuk menguruskan. Kalau mereka tak laksanakan, berdosa habis. Ya, kalau Haji Hadi tak nak uruskan, dalam kampung tu tinggal Haji Hadi seorang je contoh. Ya, dia tak nak uruskan satu jenazah orang UMNO. Ya, maka Haji Hadi yang berdosa, bukannya yang jenazah tu berdosa. Ya, sebab apa kamu tidak uruskan? Sebab dia ahli UMNO. Ya, saya tak boleh uruskan dia, biar dia. Ya. Tak boleh, jangan jumut. Ya. Haji Hadi memanglah dia suka orang-orang yang jahil, sebab dia pernah sebut. Ya, dia nak cari penyokong-penyokong yang jahil supaya mudah dia nak tipu. Bila dia beritahu sudah cukup jumlah, lebih dari cukup, tunggu istana panggil saja. Ya, bila cakap macam tu, orang awal orang akan percaya. Takkanlah ulama nak tipu. Kalau dia kata cukup jumlah tu cukup jumlah lah. Ya, mesti dia tahu. Ya, malam itu mesti dia ada solat istikharah untuk minta petunjuk daripada Tuhan supaya beri petunjuk kepada dia siapa akan jadi kerajaan. Cukup ke tak cukup jumlah ni? Ya, minta petunjuk, solat istikharah. Ya, dia ulama kan? Mesti dia solat istikharah dulu. Maka selepas solat istikharah, dengan confidentnya dia berkata depan wartawan, sudah cukup jumlah, lebih dari cukup. Tunggu istana panggil. Tapi betul lah dia kata, ya, Istana Budaya Kuala Lumpur telah pun memanggil dia, ya, untuk mengadakan persembahan. Jadi saudara, ya, kita tahu bahawa inilah di antara, ya, propaganda yang banyak digunakan di kampung-kampung untuk nak menakutkan orang tua di kampung. Ya, sebab tu ada orang tua di kampung, ahli-ahli PAS, ya, penyokong PAS, dia tahu bahawa PAS dah tak betul, tak macam dulu lagi dah. Tapi mereka tidak ada kekuatan untuk nak meninggalkan PAS. Ya, paling-paling kuat pun mereka akan diam sajalah. Diam sajalah. Ya. Nak tunjuk sokong kepada parti selain daripada PAS tak berani. Sebab macam yang Wal-On sebut tadi lah. Kan? Macam Wal-On sebut tadi, mati besok, kau tak siapa nak uruskan jenazah kau. Dia fikir mati kita, dia tak fikir mati dia. Dia tahu tak besok bila dia mati siapa nak urus jenazah dia? Dia pun tak tahu. Tanya Haji Hadi tu. Kan kalau dia mati, confirm ke ada orang urus jenazah dia? Belum tentu, saudara. Jangan. Ya, bab umur, bab ini kerja Tuhan. Jangan confident. Haji Hadi walaupun dia rumah ada sebelah Masjid Rusila, yang setiap minggu beribu-ribu orang solat di Masjid Rusila, setiap malam Haji Hadi berkuliah di Masjid Rusila, apakah ada jaminan bahawa kalau Haji Hadi mati, ada orang nak uruskan jenazah dia? Ada jaminan? Tak ada jaminan, saudara. Susah beragak lah, belum jaminan. Kita sendiri tak tahu kita mati dalam keadaan macam mana. Ya, contohnya Haji Hadi pergi mencandak sotong ataupun memancing, dia suka mancing di laut, tiba-tiba karam perahu dia seorang-seorang tenggelam sebab dia tak pandai berenang, dia mati dan orang tak jumpa mayat dia, tak terapung pun mayat dia, tak jumpa. Bermakna dia tidak ada orang uruskan jenazah dia, tak ada orang kebumikan dia. Ya. Sebab tu kita tak tahu kita mati macam mana. Sebab tu jangan confident. Jangan confident, saudara. Kita mati lemas ke, kita mati terbakar ke, kita mati penyakit ke, kita mati kerana COVID ke, apa ke, kita mati sakit jantung. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Jangan ingat bila pakai je lebay, confirm kita mati, orang mandikan kita. Ya, bila pakai je serban, ya, takbir atas nama PAS, confirm ada orang urus jenazah kita. Belum tentu, saudara. Berapa ramai orang PAS yang mati tengah laut, nelayan-nelayan yang sokong PAS, mayat mereka tidak dijumpai. Ya. Sebab itu jangan berlagak dengan ilmu. Ya? Jangan ego. Jangan memudah pelekehkan orang lain. Bila tak ada hujah, main hujah tu lah hujah, mati. Kau mati besok, siapa nak uruskan mati kau? Siapa nak urus jenazah kau? Habis semua orang PAS tu confirm mati ada urus jenazah dia. Ya? Tu yang dia memali tu mati. Tak dimandikan, tak dikafankan, tak disolatkan. 18 orang. Termasuk Ustaz dari Libya.
Ya. Sebab apa? Sebab mereka syahid. Ya. Siapa kata syahid? Haji Hadi kata. Haji Hadi kata, majlis fatwa tak pernah kata dia syahid. Tak ada majlis fatwa dalam Malaysia mengiktiraf kematian peristiwa di Memali itu sebagai syahid, tak ada. Ya. Yang ada majlis fatwa keluarkan amanat Haji Hadi sesat, itu ada. Ya. Yang kata mereka syahid Haji Hadi. Sebab apa dia kata syahid? Sebab puak-puak itu melawan kerajaan. Lawan kerajaan, lawan UMNO Barisan Nasional waktu itu jihad. Kalau mati masa melawan mereka mati syahid, maka puak-puak itu berlumba-lumba nak mati syahid. Sebab lawan UMNO Barisan Nasional waktu itu. Sebab apa jadi jihad? Sebab UMNO Barisan Nasional ya, mengekalkan perlembagaan penjajah. Disebut dalam amanat Haji Hadi. Sebab apa lawan mereka itu jihad? Sebab mereka mengekalkan perlembagaan penjajah. Kami nak perlembagaan Al-Quran, hadis, ijma' ulama' qiyas. Selain daripada itu kafir, taghut. Maka perlembagaan persekutuan yang didukung oleh UMNO Barisan Nasional itu adalah kafir, adalah taghut. Lawan mereka, melawan mereka itu jihad. Kalau tuan-tuan mati dalam perlawanan ini, tuan-tuan mati syahid, takbir, kata buat perompas. Bila mereka bertempur di Memali, Haji Hadi tak ada kat situ. Dia ada kat Marang. Dia tak pergi, saudara. Dia tak mengetuai pun kumpulan yang nak berjihad. Dia tak ketuai. Dia bukan zaman sahabat dulu. Bila sahabat, zaman Nabi dan sahabat, bila dia mengajak para pengikut Islam untuk bertempur dan berperang, orang yang mengajak itulah berada di barisan hadapan. Ya, para sahabat Khalid Al-Walid, ya. Ramai para sahabat yang mengajak kepada berjihad ini, mereka berada di depan. Ya. Berbeza dengan Haji Hadi. Pumpang jihad, pumpang jihad. Bertempur di Memali, dia duduk kat Marang main telur. Ya. Lepas tu mati 18 orang. Berarti dia buat dek je. Buat dek, ya tahu. Ya, buat tahu. Tak ada rasa sikit pun bersalah. Itu belum kita tanya lagi, tabur Memali. Tak tahu ke mana pergi ni. Berapa jumlah yang terkumpul dulu. Lama dah ni. Ya. Yang jadi isu satu ketika dulu kepada waris-waris Memali. Apakah mereka diberikan? Ya. Sepatutnya mereka mendapat pampasan dan sebagainya. Ya. Suami-suami, ayah-ayah mereka mati dalam pertempuran di Memali. Anggota pasukan keselamatan juga mati. Ya. Pertempuran Memali bukan kerana DAP. Kita duk kata DAP komunis, DAP komunis, DAP komunis. Ya. Last sekali yang berlaku pertempuran bukan kerana DAP, kerana kita sama Melayu dan Islam. Kerana politik saja. Melayu dan Islam ini bergaduh, bertempur. Kerana apa? Fahaman politik. Taksub pada politik. Kita saja yang Islam, orang lain tak Islam. Kerana fahaman itu, maka berbunuh-bunuhlah kita. Yang bercakap, selamatkan diri. Sampai hari ini hidup. Panjang umur dia. Sampai hari ini masih hidup. Itu pun masih lagi nak pecah belahkan orang. Itu pun masih lagi bercakap tebuk atap, tebuk dinding, tebuk atap. Itulah kerja dia ratib hari-hari. Daripada zaman dia muda, kerja dia nak pecah belahkan orang. Sampai zaman dia dah tua, dia masih lagi cerita tentang pecah belah. Ini yang merosakkan PAS. Sebab itu PAS di zaman era Haji Hadi, rosak saudara. Rosak. Yang tinggal bersama mereka adalah mereka yang taksub. Fanatik yang masih percaya kepada Haji Hadi ini. Ya. Level orang sana, level orang sini, bila berdepan dengan kebenaran, berdepan dengan hujah, tak nak duduk berdepan dengan kebenaran. Di belakang bercakap bukan main. Anwar ini, Anwar ini, Anwar ini, Anwar ini. Bila Anwar buka sesi dalam parlimen, soal jawab khusus yang dulu-dulu Perdana Menteri tak nak buat pun. Tapi Anwar berani buat. Dia datang duduk. Soal apa-apa pun secara spontan. Soal. Dia akan jawab. Waktu itu tak ada seko pun. Tak ada seko pun. Yang kuat menyalak sebelum ini tak ada. Hamzah tak ada ke mana. Ya, si Tompok tak ke mana. Lebay Hadi pun tak ada. Patutnya waktu itulah kamu akan berdepan dengan Anwar Ibrahim.